Bismillah wassalatu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak-banyak syukur kita pada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah, dengan hidayah, dengan limpah kurnia daripada Allah, malam ni macam biasa hari Ahad pukul 9 malam tuan-tuan puan bersama dengan saya Ustazah Nazira. Kita dalam solat fiqh hawa insya-Allah. Malam ni kita nak istimewa bincangkan berkaitan dengan Aidil Adha ataupun Aidil Adha yang tak berapa hari dah. Esok dah hari Arafah dan lusa kita akan sambut Aidil Adha insya-Allah. Jadi kita tinggalkan sekejap kita punya ulang kaji berkaitan dengan solat. Malam ni kita nak berbicara, saya sebagai seorang perempuan nak berbicara kepada puan-puan yang ada depan saya sebagai orang perempuan. Mungkin juga ada laki-laki yang bersama dengan kita hari ni, kita nak membicarakan. Kita nak belajar, kita nak tengok bagaimana ya, tiap-tiap tahun Aidil Adha itu mendatang dan kadang-kadang ada Aidil Adha yang menyuntik, yang memberikan kesan terhadap kita secara sudut pandang yang berbeza. Maka malam ni insya-Allah tuan-tuan puan, kita nak tengok salah satu figura yang cukup penting setiap kali datangnya Aidil Adha. Biasanya tuan-tuan puan perasan tak? Kalau datang hari raya Korban, orang akan biasanya ingat kisah bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya sebelum digantikan dengan satu ekor binatang yang lain. Jangan lupa tuan-tuan puan, di sebalik kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam ada di sana tegak berdiri satu batang tubuh manusia yang namanya Siti Hajar. Dan malam ni insya-Allah kita akan kupas satu persatu bagaimana kisah Siti Hajar hidup secara PJJ, perkahwinan jarak jauh dengan Nabi Ibrahim. Kita akan tengok bagaimana fitrah seorang perempuan merayu merintih dengan suaminya. Di malam ni insya-Allah kita nak cuba bawa satu sudut pandang yang berbeza bagaimana kita nak memaknakan Aidil Adha yang bakal mendatang insya-Allah. Apapun di awalan ini, sama-sama kita doakan dengan kes yang kita kata masih lagi di paras yang sangat membimbangkan tuan-tuan puan, kita doakan. Kalau ada dalam kalangan kita ini yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, mudah-mudahan Allah tunjukkan jalan keluar. Allahumma amin insya-Allah. Baik, malam ni alhamdulillah dah ada pakat komen dah. Macam biasa kita ada Ustaz Wan Muhammad Afif daripada Shah Alam, jelas katanya. Waalaikumsalam. Kita ada Puan Ismah Liza daripada Keluang. Jauh Masya Allah. Kita ada Puan Lestari Tami, ada Kak Syah, ni semua sahabat-sahabat yang tiap-tiap minggu ada dengan saya. Alhamdulillah. Saya sihat, terima kasih. Kak Nur Faiza, Puan Rina, Puan Zarina, ada belaka-belaka. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan yang bersama dengan kita malam ni adalah wanita-wanita yang luar biasa yang nak menghasilkan zuriat keturunan yang luar biasa, yang nak memberikan aura luar biasa kepada keluarganya insya-Allah. Baik. Dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ingat ni bagi orang yang dah pergi haji, yang bagi orang yang dah pergi ke tanah suci, bila datang musibah macam ni tuan-puan kan, barulah kita rasa ya Allah, untungnya aku, Allah dah rezekikan aku sebelum ni pergi haji, pergi umrah. Betul tak? Siapa yang dah pergi haji, pergi umrah, cuba komen tengok, rasa tak betapa beruntungnya kita yang dah pergi. Dalam keadaan ada sahabat-sahabat kita yang sepatutnya pergi haji 2020 tetapi tertangguh hajinya. Ada orang yang baru kali pertama nak pergi buat umrah tetapi tertangguh kerana COVID-19 yang melanda. Tapi perasan tak hikmah COVID-19 ni menyebabkan kita jadi rasa kerinduan tu makin membara-bara, makin membara nak menuju ke tanah suci. Jadi kita doakan. Saya alhamdulillah, saya tahun 2019 saya dapat kesempatan untuk pergi ke tanah suci. Alhamdulillah.
kita doakan juga semua yang ada malam ni dengan kita, bagi yang belum lagi pergi ke Tanah Suci, Allah rezekikan, Allah permudahkan untuk sampai ke Tanah Suci. Saya sebut di awalan ini tuan-puan, sampai ke Tanah Suci itu adalah rezeki daripada Allah. Saya waktu pergi dalam keadaan duk fikir anak-anak kecil lagi, duit pun tak berapa nak cukup. Dan waktu buat rayuan untuk pergi, suami saya pergi ke sana, duit tak cukup lagi tuan-puan, tapi waktu tu kita buat je rayuan. Sebab kita pegang sungguh-sungguh kalau Allah nak bagi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi bila saya dah lalui benda tu, saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan, kalau sakit jangan bimbang, Allah boleh sembuhkan bila sampai sana. Ada satu jemaah, satu trip yang pergi dengan saya tuan-tuan dan puan, dia sakit kanser. Bila sakit kanser, waktu tu dia baru tahap 3. Nampak dia macam sakit tuan-tuan dan puan. Tapi bila duduk di Tanah Suci, ya Allah, orang lain tak keluar lagi daripada hotel, dia dah berjalan nak pergi ke Masjidil Haram untuk sembahyang. Kalau di Masjidil Haram dia tak macam dengan kita di Malaysia ni. Kan kalau sahabat-sahabat yang ingat kan duduk di Janadria, kan ada yang duduk di Aulayan kan. 1 jam ataupun 2 jam sebelum masuk waktu, orang akan keluar berpusu-pusu untuk pergi masuk ke dalam Masjidil Haram. Jadi kakak yang pergi sekali dengan saya tuan-puan, nampak macam sakit, tetapi nak kata kalau Allah nak beri kekuatan, sakitlah macam mana pun hilang sakit tuan-puan. Ada jemaah yang duduk sebelah saya bila kita semayang sekali dalam lantai Masjidil Haram tuan-puan kan, sakit lutut di Malaysia. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, ya Allah tuan-puan, boleh sembahyang, boleh berjalan berkilo-kilometer. Bayangkan betapa hebatnya kalau Allah nak beri, sebab tu husnuzan dengan Allah. Ya, mungkin kita belum lagi Allah izinkan ke sana, tapi bila dah sampai masanya, insya-Allah Allah akan beri kesihatan yang baik, Allah akan beri kemampuan yang baik. Sebab tu ingat, kita usaha. Kita tengok ni ada yang sebut tiap-tiap tahun, Puan Siti Mariam kata tiap-tiap tahun saya buat rayuan ustazah. Buat. Rayu dengan tabung haji, dan jangan lupa rayu juga dengan Allah. Saya pun dalam kepala saya tak pernah terfikir nak pergi haji dalam usia muda untuk buat. Dalam keadaan bila kita pergi sana, kita tengok ramai orang tua-tua yang kita kata apa, kan bersusah payah. Jadi kita alhamdulillah dalam keadaan masih sihat. Allah beri rezeki pada saya ini. Kalau Allah nak bagi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah akan bagi pada tuan-tuan dan puan. Cuma kena yakin. Sebab apa? Kalau Allah dah jemput, insya-Allah kuranglah dari sudut mana pun Allah akan cukupkan. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab ada juga orang-orang yang Allah tidak rezekikan untuk sampai ke sana, pergi sampai ke gate nak masuk ke lapangan terbang, tapi kena dihantar balik kerana ada masalah dan sebagainya. Maka ini kita sebut jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doakan di awalan ini, mudah-mudahan ya Aidil Adha yang mendatang ni, esok kita nak bertemu dengan hari Arafah tuan-tuan dan puan. Esok kalau ada rezeki, ya, kalau ada kemampuan, puasalah. Puasa dengan harapan mudah-mudahan Allah rezekikan kita untuk berpuasa pula kelak. Kita kata apa? Kita akan dengan puasa esok Allah akan beri rezeki kepada kita untuk berwukuf di Arafah secara real. Seronok di tuan-tuan puan, ya Allah ya Tuhan, tak tergambar. Luar biasa perasaan ni. Sebab tu kalau orang yang pergi ke Tanah Suci, kalau boleh saya cerita sikit sebelum kita masuk berkenaan dengan Siti Hajar. Kalau pergi ke Tanah Suci tuan-tuan puan, betul yang orang sebut. Kan, mulut jangan terlalu lantang, jangan terlampau lancang. Macam-macam Tuhan boleh buat. Bayangkan ya, ada kes-kes tuan-tuan puan yang kita kata duduk di Malaysia baik-baik, ini bahagian masing-masing, kita tak tahu macam mana kalau Allah nak caturkan. Duduk di Malaysia baik-baik pasangan suami isteri, tetapi bila pergi ke Tanah Suci dalam keadaan tengah wukuf tuan-tuan puan, ada yang Allah uji bercerai talak 3. Jadi sebab tu kita sebut ya, atas semua ujian, musibah, atas semua segala yang menimpa hari ini dalam hidup kita ni tuan-puan, doa banyak-banyak pada Allah, mudah-mudahan inilah takdir yang terbaik untuk kita insya-Allah. Baik, jadi tadi kita sebutkan kita nak belajar, kita nak tengok bagaimana satu figura yang namanya Siti Hajar
Tidak tahu orang sebut Siti Hajar kan tuan-tuan kan. Sampai kita rasa biasa je dengan nama Siti Hajar tu pada telinga kita. Dan kadang-kadang nama Siti Hajar tu tak memberi kesan pun pada kita. Sebab tu kita sebut ni. Dia berbeza dengan kalau kita tengok Hindustan dekat TV3 kan, ataupun apa-apa channel Bollywood lah. Kita tengok Allah baru tengok sikit seorang mak kan berkorban untuk anak dia, meleleh-leleh air mata tu kalau tengok Hindustan. Tapi kalau kita baca kitab Sirah dengan nama Siti Hajar dah jadi biasa dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita asyik memandang dari satu sudut yang sama saja. Maka malam ni saya nak ajak tuan-puan untuk kita tengok ada lagi rupanya sudut-sudut yang lain yang jarang didedahkan berkenaan dengan Siti Hajar. Baik, pertama kita tahu bagaimana sejarah bermulanya. Siti Hajar sebelum dia kahwin dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ni, Nabi Ibrahim dah ada pun seorang isteri yang lain yang namanya Siti Sarah. Jadi bila dah kahwin dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim nakkan supaya ada zuriat. Dan Sarah tahu dia waktu tu dalam keadaan mandul dirinya ataupun tidak boleh melahirkan anak, tidak boleh memberikan zuriat kepada suaminya, maka dia berikan seorang budak ataupun seorang hamba yang namanya Hajar kepada Nabi Ibrahim. Maka bila Siti Hajar sedang hamil, turun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditinggalkan Siti Hajar di padang pasir. Ini kisah yang biasa kita dengar kan tuan-tuan. Tahu tak di sebalik penghantaran Nabi Ibrahim alaihissalam nak hantar Siti Hajar pergi ke tengah padang pasir itu, pergi ke kawasan yang namanya Makkah. Yang kawasan itulah kemudiannya dibangunkan Kaabah. Maka daripada Syams dibawa isteri dan anaknya ketika itu dalam kandungan, bawa pergi ke Makkah. Bila sampai dekat sana, bila dia nak patah balik, tengok tuan-puan, ini fitrah orang perempuan. Bila nak patah balik, bila dia nak pusing balik ke Syam, maka Siti Hajar waktu tu dia pegang tangan Nabi Ibrahim. Hak ni ada dicerita dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir dan juga ceritakan juga dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Dan tuan-tuan boleh refer lepas ni. Baik, bila Nabi Ibrahim nak patah balik, ni naluri seorang perempuan bila nak ditinggalkan oleh suaminya, apa dia rasa? Sudah tentu kita akan tertanya-tanya kenapa nak tinggalkan kita, betul tak? Sama juga seperti Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Dia tanya, wahai Ibrahim, kau nak ke mana? Apakah engkau tega untuk meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan di tempat yang tidak ada sesuatu apa pun ini? Maka waktu tu Nabi Ibrahim senyap. Siti Hajar disebut dalam kitab Sirah, dia tanya berulang-ulang kali. Sampailah akhirnya Nabi Ibrahim tak tengok kat dia. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau isteri tuan-tuan sebut banyak-banyak kali dengan tuan-tuan, inilah fitrah seorang perempuan. Normal kalau orang perempuan begitu. Nak cerita apa? Begitulah Allah Ta'ala menciptakan orang perempuan. Maka bila begitu keadaannya, sekali lagi Siti Hajar tanya kepada Nabi Ibrahim. Dia tanya apa? Adakah ini datangnya daripada perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya menjawab pendek saja tuan-tuan. Ya. Perasan tak? Lah hidup kita hari ni kadang-kadang kan isteri tulis panjang. Bang belikan A, B, C, D, E, F, G. Balik nanti pergi ambil itu. Jangan lupa singgah kat sini, konak itu, ini dan sebagainya. Suami balas apa? Okey. Kadang-kadang pendek lagi. K. Itu biasa tuan-tuan. Maka sebab tu kita tengok bagaimana kalau kita belajar daripada sirah-sirah para Nabi yang tuan-puan, kalau kita boleh aplikasikan dalam hidup kita, maka ini sedikit sebanyak boleh bantu kita untuk melapangkan dada kita, melapangkan jiwa kita sebenarnya, nak mempositifkan diri kita. Apatah lagi dalam keadaan hari ini banyak tekanan-tekanan yang mendatang. Tengok hari ni tuan-puan, statistik perceraian naik mendadak bila berlaku PKP. Ada suami yang tertekan kerana memikirkan apa nak diberi makan kepada anak dan isteri. Ada isteri yang tertekan kerana segala-gala urusan rumah perlu diselesaikan sendirian. Jadi banyak tekanan-tekanan tuan-tuan. Kalau kita belajar daripada kitab sirah,
maka kita boleh belajar bagaimana nak mempositifkan diri kita sendiri. Maka inilah salah satunya, kita belajar bagaimana. Tengok cara Nabi Ibrahim menjawab pun tuan-puan dah beri satu pengajaran kepada kita. Ya, pendek je tuan-puan. Sebab apa? Bagi orang lelaki ni, bagi orang lelaki ni kan, dia cara fikir dia tak sama dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia ada banyak pertanyaan. Why? How? What? Where? When? Dia banyak tuan-puan. Sebab tu yang laki-laki jangan heran kalau isterinya banyak tanya. So begitulah Allah Ta'ala jadikan orang perempuan. Baik, kemudian bila Nabi Ibrahim dah kata ya, maka Siti Hajar bertanya. Siti Hajar kata, ayat inilah sepatutnya kita pegang tuan-puan dalam keadaan kita berdepan dengan tekanan. Mungkin ada yang waktu ni sedang berdepan dengan musibah ditinggalkan suami kerana COVID-19. Mungkin ada yang waktu ni suaminya diberhentikan kerja. Apa kata Siti Hajar? Idzan la yudayyi'una. Dia kata kalau macam itu, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyempitkan kami. Allah tidak akan membiarkan kami. Tengok nampak. Daripada satu mulut seorang isteri yang akhirnya tuan-tuan puan, berkat sabarnya, berkat lapang dadanya dia dengan musibah yang menimpa, takdir yang menimpa hidup dia tuan-tuan puan, apa yang dapat? Banyak benda yang kita dapat. Antaranya apa dia? Salah satunya keberkatan melalui air yang berkat yang namanya Ma'uz Zamzam. Sekali kita tengok cerita kisah Zamzam. Maka kita belajar tuan-puan, ya, daripada awalan peristiwa ini bagaimana seorang isteri kan dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, kita tak boleh menafikan kita ni ada perasaan. Kita nak rasa dikasihi oleh suami dalam keadaan kita tak nak suami kita tinggal kita. Tapi kasih, rasa cinta kita, rasa nak kita dimanja, dibelai begitu, jangan lupa masih ada lagi yang lebih tinggi daripada suami yang perlu dipatuhi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu saya sebut ya kepada para isteri, ya, taat kita kepada suami bukan taat yang membabi buta, tidak. Taat kita mesti taat yang patuh pada syariat. Kalau suami suruh kita buat benda yang tidak patuh syariat, maka isteri tidak tertakluk pada kewajipan untuk taat pada suami. Sebab apa? Disebut la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia pada urusan maksiat kepada Allah. Maka sebab tu kalau kita belajar dalam kisah bagaimana Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar ni tuan-puan, ditunjukkan bagaimana isteri yang baik adalah yang ada sifat tawakal yang tinggi, sifat berserah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, nescaya Allah takkan sia-siakan. Maka sebab tu ada setengah tok guru suruh kita amalkan ayat 1000 dinar. Sana ayat 1000 dinar tu apa? Kadang-kadang ditampal kat kedai-kedai mamak kan. Orang tak baca pun dia tampal dia sebab lagi apa nampak Islami. Dekat rumah kita pun kadang-kadang frame besar. Kan ayat 1000 dinar tapi kita tak hafal. Rugi tau pun. Jadi kalau boleh diamalkan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Apa maknanya? Allah kata barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan bukakan jalan kepadanya, Allah akan berikan dia rezeki daripada jalan-jalan yang min haitsu la yahtasib, jalan-jalan yang tak pernah disangka. Mungkin ada orang sebelum ni tak pernah jadi ejen dropship. Tiba datang musim PKP dengan suami yang pendapatannya ada dipotong dan sebagainya, maka kita memberanikan diri untuk jadi seorang businesswoman. Ini kita sebut. Dengan kita bertawakal kepada Allah. Mungkin Allah nak berikan rezeki kepada kita melalui jalan kita jadi ejen dropship tadi. Itu kita sebut pelbagai yang Allah Ta'ala boleh buat. Baik, sambung kepada kisah Siti Hajar tadi. Bila mana Nabi Ibrahim, kita kata nak tinggalkan Siti Hajar, kemudian dia
disebut dalam kitab sirah, dia menghadap ke arah Kaabah lalu dia doa kepada mereka. Doa kepada isteri dan juga anaknya. Tengok. Suami bila nak tinggalkan isteri. Ni kadang-kadang kita PJJ, kadang-kadang kita bekerja jarak jauh, duduk dalam keadaan jarak jauh, kahwinan jarak jauh. Ataupun kadang-kadang suaminya pergi outstation, ataupun kadang-kadang suaminya jenis bekerja di tengah laut, 15 hari cuti, 15 hari bekerja dan sebagainya. Tengok, ini dibuat oleh Nabi Ibrahim. Dia nak tinggal keluarga dia dalam keadaan dia tinggalkan dengan doa kepada Allah. Apa dia doa Nabi Ibrahim dan puan? Dia doa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghaira dhi zar'in inda baitikal muharrim. Ini boleh cari dalam surah Ibrahim. Dia kata apa? Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanam-tanaman pun dekat dengan Baitullah. Tengok tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Rabbana liyuqimus salah, wahai Tuhan kami. Yang dengan demikian itu jadikanlah mereka ini orang yang mendirikan solat. Tengok tuan-tuan. Nak tinggalkan isteri dan anak, doa pertama Nabi Ibrahim adalah minta supaya keturunannya itu tidak menjadi orang yang meninggalkan solat. Kita nak tinggal keluarga kita tuan-tuan, biasanya apa yang kita tinggal pertama? Kepala kita memikirkan apa yang nak dimakan. Kepala kita memikirkan banyak benda yang kita fikir nak tinggal itu. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mengajar kita melalui pesanan daripada surah Ibrahim tuan-tuan. Yang pertama diminta dengan Allah supaya jadikan zuriat keturunannya itu orang yang mendirikan solat. Kemudian faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka. Nak tinggal ni tawakal pada Allah ni, tempat tak ada orang, tak ada makanan apa benda tak ada tuan-tuan. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Dan rezekikanlah mereka daripada buah-buahan la'allahum, mudah-mudahan mereka jadi orang yang bersyukur. Tengok tuan-puan, maka kita belajar daripada kisah ini tuan-puan. Pertama Nabi Ibrahim bila dia nak doa ni, sebut dalam kitab itu, dia menghadap ke arah kiblat. Sebab tu disebut dalam beberapa kitab bagaimana dianjurkan untuk bila kita nak doa tu kita menghadap ke arah kiblat. Arah di mana kita melakukan solat. Macam esok kan nak masuk hari Arafah ni tuan-puan, disunatkan untuk kita memperbanyakkan doa. Doa banyak-banyak tuan-puan, duduk dalam keadaan kita menghadap kiblat doa. Ya Allah, 40 tahun aku hidup ya Allah, pada hari Arafah ya Allah, aku tak pernah doa supaya kau ampunkan dosaku ya Allah. Berkat tahun 2021 ni ya Allah, di usiaku sudah pun mencecah umur 40 tahun ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampunkanlah kelalaianku ya Allah. Ampunkanlah kekhilafanku ya Allah. Yang dulu ni susah nak semayang ya Allah. Yang dulu ni sebelum ni ya Allah, kedekutnya tangan aku ya Allah nak bersedekah. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Yang sebelum ni susah sangat nak baca Quran ya Allah. Angkat tangan tuan-tuan puan. Hari Arafah ini disebut oleh para ulama hari-hari yang antara hari yang dimakbulkan doa. Angkat. Manalah tahu ihsan Allah tengok kita hari itu, nampak kita bersungguh-sungguh, Allah makbulkan doa kita. Siapa tahu? Minta dengan Allah tuan-puan supaya Allah rezekikan kita solat di awal waktu. Allah rezekikan kepada kita keringanan lidah untuk membaca Al-Quran hari demi hari. Dalam keadaan usia kita dah makin tua, setengah orang Allah jauhkan dia daripada Quran. Setengah orang makin tua, makin jauh daripada majlis ilmu. Kita Alhamdulillah yang malam ni mungkin tersangkut sekejap dekat sini, minta dengan Allah supaya Allah jadikan, luruskan hati kita ni untuk kita sebut ni mengingati Allah. Banyakkan doa dengan doa yang Nabi ajar kepada Mu'adz bin Jabal. Ingat lagi tak kisah pertemuan terakhir Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal? Bayangkan tuan-puan, yang diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, bila mana Nabi nak tinggalkan Mu'adz bin Jabal untuk pergi, nak hantar Mu'adz bin Jabal untuk pergi berdakwah, Nabi pegang tangan Mu'adz, Nabi sebut, wahai Mu'adz, uhibbuk,
Dia kata, aku cintakan engkau, aku kasih pada engkau wahai Muaz. Kemudian dia pesan, wahai Muaz, jangan kau tinggalkan doa ini di penghujung solat. Nabi wasiatkan kepada Muaz. Apa doanya tuan-puan nak ni? Kalau boleh tuan-puan jangan tinggal minta dengan Allah. Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadati. Wahai Allah, bantulah aku untuk berzikir mengingatimu. Bantulah aku untuk mensyukuri nikmatmu dan bantulah aku untuk memperbaiki ibadahku. Minta dengan Allah tuan-puan. Kita sedang minta dengan Allah belas ihsan Allah untuk bantu kita. Kalau tidak kerana bantuan Allah, belum tentu yang sakit lutut hari ini masih lagi terasa nak menunaikan solat. Kalau tidak kerana bantuan Allah, belum tentu tubuh badan yang sihat, malam ni kita nak datang ke sini tuan-puan, ini semua bantuan Allah. Maka sebab tu, konsisten, istiqamah minta dengan Allah supaya Allah bantu kita. Baik. Kemudian, dah selesai tadi. Bila Nabi Ibrahim dah bergerak, tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail dalam keadaan baru sudah bersalin kan tuan-puan. Tengok, kasih mak kepada seorang anak. Ini yang kita sebut tuan-puan, ya Allah. Satu mak boleh jaga 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu boleh jaga satu mak. Ya? Kita nak tengok kat mana tuan-puan betapa kasih cintanya seorang wanita yang namanya Siti Hajar. Dalam keadaan masih lagi sakit tuan-puan melahirkan anak. Ya? Dalam keadaan kita kata apa? Bersusah payah, berlelah-lelahan menyusukan anaknya. Tapi anak menangis kerana susu kering. Maka dia dalam keadaan sakit tadi pun masih lagi usaha untuk cari anak, carikan air kepada anak yang tengah menangis. Sebab tu tengok mak-mak kita dulu. Kan dia nak suap apa ke mulut dia, dia tanya dulu, kakak nak tak? Kalau anak-anak dia rela nak dijamahkan, nak dijamukan ke mulut anak berbanding dia sendiri yang jamah. Tengok mak-mak kita tu. Ada nasi kan kadang-kadang dalam mangkuk dia sikit je tuan-puan. Agihkan juga dekat anak ni sebab apa? Kasih kepada anak tu melebihi segala-galanya. Sebab tu tuan-puan kita belajar hari ni. Begitulah Islam sangat memuliakan kasih seorang ibu kepada anak sehingga disebut oleh Nabi SAW keutamaan ibu itu 3 kali ganda berbanding ayah. Sebab tu kita sebut dalam fasa hari ni tuan-puan, dalam fasa kita jauh dengan mak kita. Dalam keadaan kita dah 2-3 kali dah Aidul Adha tanpa kita boleh balik beraya dengan mak ayah kita tuan-puan. Belajarlah untuk menghargai sosok tubuh wanita yang telah pun bersusah payah untuk melahirkan kita. Disebut oleh Nabi SAW, ya kalau digendong mak kita tuan-puan daripada tempat duduk kita hari ni, kan? Disebut kepada sahabat Nabi daripada Yaman pergi ke Mekah tuan-puan, takkan mampu untuk membalas walaupun satu helaan nafas mak yang sakit nak melahirkan anak. Maka sebab tu tuan-puan, kan nak raya dah ni, esok hari Arafah, telefon tanya mak nak makan apa, hari raya ni mak, apa lagi tak cukup untuk mak masak, mak tanya tuan-puan, hantar, bahagiakan mereka. Dengan kita mengambil pelajaran daripada Aidul Adha ini, bagaimana satu orang ibu yang walaupun dalam keadaan kesusah payahan, dia rela untuk berjuang, berkorban untuk anak-anaknya. Maka kita tengok bagaimana Siti Hajar tuan-puan dalam keadaan dia tengok Nabi Ismail yang tengah meronta-ronta, maka dia tak sampai hati tengok begitu, kemudian dia berlari pergi ke Bukit Safa yang waktu tu kita sebut gunung ataupun bukit yang dekat dengan dia. Bila dia duduk dekat Bukit Safa, ni kan, ini rukun bila kita buat umrah ataupun haji. Kan, rukun sa'i namanya. Kalau rukun sa'i ni tuan-puan, kita berlari ataupun berjalan daripada Bukit Safa pergi ke Bukit Marwah berapa kali? 7 kali. Kadang-kadang mungkin setengah orang tak pernah tertanya-tanya, kenapa 7 kali? Kenapa tak 3 kali? Letih lah ustazah, 3 kali cukup lah. Mungkin setengah orang rasa macam tu. Tapi tahu tak ada simbolik yang jadi di sebalik 7 kali tu. Waktu kali pertama, tengok bagaimana waktu kita sebut rukun sa'i itu berlaku tuan-puan.
Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kan kita masuk melalui pintu-pintu yang ada dekat Masjidil Haram tu, ada banyak pintu. Ada pintu Marwah, ada pintu Saidina Ali, ada pintu Saidina Abu Bakar, ada Babus Salam, ada banyak pintu tuan-tuan. Kalau orang yang datang daripada pintu Marwah, dia masuk ke pintu Marwah, datang daripada Marwah pergi ke Safa, dia tak dapat satu kali perjalanan tu, tidak. Dia mesti mula daripada Safa dulu, pergi ke Marwah baru dikira satu kali. Nak tengok simbolik bagaimana tuan-puan kita sedang belajar. Nak kata kita nak menghayati, kalau orang yang buat sa'i tu kan, dia faham betul-betul. Bila berjalan daripada Safa pergi ke Marwah tu, sepatutnya kita sedang merasakan bagaimana pengorbanan seorang mak untuk menghilangkan kehausan seorang anak. Maka bila dia berlari daripada Safa, dia nampak macam ada orang dekat Marwah. Dia lari tuan-tuan puan pergi ke Marwah. Tengok-tengok rupanya Fata Morgana, tak ada orang pun tuan-puan. Jadi bila dia buat, nampak macam ada orang dekat Safa, daripada Marwah lari pula pergi ke Safa. Dekat Safa nampak lagi macam ada orang, lari tuan-tuan puan 7 kali. Sampailah kali ke-7, kata ulama, waktu dia hilang, dia rasa hilang percaya, tak ada dah orang boleh tolong dia. Tengok kan, kita kan akan sampai satu tahap macam tu kan, tak ada siapa dah boleh tolong aku. Minta bantuan tak dapat. Angkat bendera putih tak ada orang datang, contoh. Kan, kita akan sampai satu titik yang kita rasa tak ada siapa dah boleh tolong kita. Maka Siti Hajar saat dia duduk di titik tu, tak ada siapa dah boleh tolong kita, tolong dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saat itulah kata ulama, barulah datangnya malaikat yang mengeluarkan air, sebahagian ulama kata daripada celahan jari jemari. Ada sebahagian ulama kata keluar daripada hentakan malaikat yang hentakkan. Sebahagiannya kata sayapnya ke bumi. Maka ketika itu maka terpancutlah air Zam-Zam yang hari ini kita nikmati. Maka tuan-puan, inilah kita sebut ya, bagaimana peristiwa ini tuan-puan sepatutnya beri kesan kepada kita. Maka baik, kemudian kita tengok, sambung sikit lagi. Bila mana keluar air terpancar begitu tuan-puan, maka Siti Hajar duduk di situ sampailah setelah beberapa lama datangnya satu gerombolan ataupun sekumpulan orang, disebut dalam kitab sirah suku Jurhum. Datang duduk dekat situ, maka dia tengok kawasan tersebut nampak ada burung sedang berpusing-pusing dekat atas punca air Zam-Zam tadi. Maka bila dia pergi tengok situ, ada orang rupanya, kemudian barulah start berkampung di lembah tu. Maknanya seorang datang duduk dekat situ. Maka akhirnya akhirnya selepas beberapa lama barulah Nabi Ibrahim datang, dan bila Nabi Ibrahim tengok ada di sana, barulah secara perlahan disebut Nabi Ismail membesar dengan belajar bahasa Arab daripada suku Jurhum nama dia. Maka kita tengok di sini, dekat situlah dibesarkan Nabi Ismail dengan diberikan pendidikan yang baik daripada ibunya, ditanamkan akhlak yang mulia, sampailah ya bila datang kembali ujian yang kedua, turun perintah supaya disembelihkan Nabi Ismail. Maka bila ditanya oleh bapaknya, bila Nabi Ibrahim datang perintah supaya disembelih anaknya, tuan-puan tengok bagaimana sikap seorang bapa. Bapa biasanya bapa ni mengarah aja kan, tetapi tidak bagi Nabi Ibrahim. Maka sebab tu Quran ajar kita tuan-puan, ini teknik parenting skill. Bercakap dengan anak bukan bercakap kepada anak. Berbeza tu. Bercakap kepada anak ni dia akan jadi arahan. Tapi bercakap dengan anak ni dia akan jadi rundingan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ada dalam surah As-Saffat. Bagaimana bila dah besar dah Nabi Ismail,
keturun perintah supaya disembelihkan, tengok cara bapa bercakap. Bapa tengok. Ini pesanan Quran ajar pada kita bagaimana komunikasi sepatutnya seorang bapa dengan anak. Dia kata apa? Ya bunaya. Ini panggilan paling lembut kalau dalam bahasa Arab dekat anak ni. Kan? Ya bunaya ni kalau bahasa kita ni wahai anak kesayangan. Kita pernah tak panggil wahai anak kesayangan ku tuan-puan? Mungkin tak pernah diganti dengan perkataan anak betuah. Betuah punya anak. Kan? Bahasa Melayu kita ni orang dulu hebat tuan-puan. Kan? Disebut wahai anak kesayangan ku. Dia kata apa? Inni ara fil manami. Aku tengok dalam mimpi aku sembelih engkau. Madza tara? Ini bercakap kepada anak. Apa pandanganmu? Anak yang dah dibesarkan oleh seorang ibu dengan cara yang baik, pendidikan yang baik, dengan akhlak yang baik, apa jawapan dia? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia kata apa? Wahai bapa, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah Allah perintahkan. Dan insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang sabar. Sebab tu kita tengok ya bagaimana kebahagiaan bagi seorang anak, bagi seorang bapa, ya sesetengahnya Allah rezekikan anak yang soleh. Tapi tak semua orang dapat rezeki ni tuan-puan. Tengok pasal nak. Maka sebab tu dalam Al-Quran Allah tidak semata-mata mengkisahkan keluarga ataupun anak beranak di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ada di sana kisah anak beranak Nabi Nuh dengan anaknya yang khianat kepadanya. Sampai Allah kata itu hanyalah amal yang buruk bagi anaknya, itu adalah amal yang buruk bagi Nabi Nuh. Ketika mana ya anak dia tak nak ikut ajakan Nabi Nuh. Maka sebab tu hari ni dalam dunia kita tuan-puan, ya, kalau anak kita tak nak lagi ikut cakap kita untuk sembahyang sebagai contoh, kita suruh dan tuan-puan sampai tua bangka tak nak sembahyang. Ingat, Quran telah pun memberi pesan. Ada anak-anak sebegini yang Allah tidak izinkan. Ada anak-anak yang Allah uji kedua ibu bapanya dengan anak yang sedemikian. Cuma kita sebagai mak ayah, jangan kita putus asa dengan anak kita. La tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Doa tuan-puan, ajak suruh. Ya, supaya apa? Kalaupun tidak dia beramal waktu kita hidup, mudah-mudahan bila kita dah mati, kematian kita akan menjentik pintu hidayah kepada dia. Sebab hidayah ini semua hak Allah. Kalau Allah nak bagi, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia boleh bagi kat siapa-siapa pun tuan-puan. Sebab tu hari ni tengok. Ada orang bila umurnya makin tua, dia makin cari apa itu agama. Dia makin mencari bagaimana nak jadi hamba Allah yang lebih soleh. Dia mencari kelas-kelas Al-Quran. Dia mencari kelas-kelas untuk memperbetulkan solat dan sebagainya. Ada orang Allah tak bagi. Maka sebab tu doa dengan Allah. Minta banyak-banyak tuan-puan. Supaya bukan sekadar kita, tapi juga zuriat keturunan kita. Baik. Maka kita belajar tuan-puan yang bagaimana dalam kehidupan kita ini disebut Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq. Allah kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Kita dah usaha dan tuan-puan ajak anak kita ni sembahyang. Kita dah didik dia dengan pendidikan yang terbaik. Tawakal kepada Allah tuan-puan, sebab kita tak boleh jaga anak kita. Siapa yang jaga? Allah. Kan? Kita boleh jaga bila dia depan mata kita. Di belakang kita, di belakang kita boleh jaga tak? Tak boleh jaga tuan-puan. Hari ni PKP, dia duduk dalam rumah sekali dengan kita boleh tengok lah. Esok-esok dia dah balik ke asrama, dah balik ke kampus, boleh tengok lagi tak? Itu semua urusan Allah. Maka Allah kata apa? Siapa yang bertawakal, maka Allah lah yang akan mencukupkan keperluannya. Maka sebab tu doa banyak-banyak tuan-puan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah tak uji kita dengan anak kita. Tengok hari ni tuan-puan, berapa banyak orang yang Allah uji dengan anak. Kan? Berapa banyak ibu ayah yang duduk di kampung hari ni merasa kesunyian tanpa panggilan seorang anak. Kita yang jadi anak hari ni kan, cuba tanya.
Bila kali terakhir kita telefon mak ayah kita tuan-tuan? Tu pun saya tak kata ke orang, sama macam saya. Bila kita rapat dengan mak kita, bila telefon tu puan, kita cakap dengan mak kita dulu kan. Kadang-kadang kita hanya bercakap dengan mak kita sahaja. Ayah tunggu di tepi. Nanti anak tanya apa khabar ayah. Tapi tak ditanyakan. Betapa sedihnya kehidupan ayah yang sebegitu. Maka mungkin ada dalam kalangan kita tuan puan, yang kita sebut kita jauh dengan ayah kita. Mungkin kita jauh dengan ibu kita. Kadang-kadang kita menjadi anak ayah, kita hanya telefonkan ayah. Hilang ingatan pada ibu. Yang akhirnya menumbuhkan kerinduan. Dan akhirnya kalau ditakdirkan mati tuan puan, dalam keadaan COVID-19 dan sebagainya, tinggallah ibu, pergilah ibu dalam keadaan kerinduan dengan sebesar-besar kerinduan kepada anak. Maka kita tak nak macam tu tuan puan. Kita tak nak sampai satu masa kita hanya boleh merenung nombor telefon ibu atau ayah kita di telefon dalam keadaan kita dial lah berkali-kali, takkan ada lagi orang yang menjawab panggilan yang kita buat. Maka sebab tu kita sebut tuan-puan, kita ambil ibrah daripada Aidul Adha ni tuan-puan, pengorbanan ya seorang isteri, pengorbanan seorang ibu, pengorbanan seorang ayah tuan-puan, sepatutnya menjadi lebih bermakna untuk kita faham bagaimana Aidul Adha yang sepatutnya kita sambut. Maka kita doakan semua yang ada dengan kita malam ni, alhamdulillah nampak ramai ada dengan kita malam ni tuan-puan. Ini semua anak-anak yang soleh, yang solehah, yang akan menjadi jambatan untuk kedua orang tuanya masuk syurga. Mungkin ayah dengan mak kita tak pernah sangka pun tuan-puan, mereka akan masuk syurga kerana kita. Bayangkan, dah berdiri dah depan gate nak masuk syurga, Allah panggil, malaikat panggil nama mak ayah kita, okey Tuan Cik Harun contoh, Cik Yusuf, Cik Ishak silakan masuk ke syurga, dipimpin oleh malaikat-malaikat syurga tuan-tuan puan. Kenapa boleh masuk syurga? Ayah kita tertanya-tanya. Rupanya kerana dia ada seorang anak yang soleh, yang solehah, yang tidak berhenti-henti mendoakan kedua ibu bapa. Yang tidak berhenti-henti bila dibuat amal soleh, dia niatkan kepada kedua ibu bapa. Yang tak berhenti-henti bersedekah dan diniatkan panjangkan pahalanya kepada kedua ibu bapanya. Sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Kalau yang sudah mati, bolehkah kami bersedekah bagi pihak mereka, Ustazah? Boleh. Itu ketika datang sahabat dia buat dengan Nabi, dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matas. Wahai Rasulullah, mak aku dah mati dah. Afa atasaddaqu anha? Boleh tak aku sedekah bagi pihak dia? Nabi kata apa? Tasaddaq, sedekah. Jadi kita ambil motivasi tuan-puan, esok hari Arafah banyakkan bersedekah. Cari laluan-laluan untuk kita wakafkan untuk mak ayah kita. Sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah mati, tak payah bagi tahu ke orang pun tuan-puan. Kita buat amal soleh ni biar tangan kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi. Bila? Depan Allah. Mungkin mak ayah kita tak nampak kita buat benda ni. Mungkin mak ayah kita nampak biasa je anak aku yang ni. Tapi saat berdepan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari yang mulut tak boleh nak cakap. Mulut yang tak boleh bagi tahu, mak cik sedekah kat mak cik ada wakafkan Quran untuk mak cik ada wakafkan tanah untuk mak. Mulut tak boleh cakap tuan-tuan. Siapa yang boleh cakap? Tangan akan mula menjadi saksi. Wahai Allah, masukkanlah mak kepada Puan Norsia, contoh. Masukkanlah mak Puan Norsia ke dalam syurga. Kenapa? Kerana ada tangan anaknya yang sentiasa berwakaf untuk ibunya. Kerana ada kakinya yang berjalan mencari tempat-tempat untuk disedekahkan harta bagi pihak ibunya. Ya Allah tuan-tuan perempuan, susah dan payah mak melahirkan kita terbalas dengan Allah berikan mereka syurga hanya kerana amal kita yang pada pandangan kita ni tak seberapa pun tuan-tuan. Alangkah seronoknya pengorbanan mak melahirkan kita, kita pula boleh hantar dia masuk syurga tuan-tuan. Ya Allah, inilah kegembiraan yang sebenar-benarnya yang takkan sama dengan apa-apa kegembiraan yang ada atas dunia. Sebab apa? Kegembiraan yang sebut Nabi SAW yang tidak akan putus keseronokannya, tidak akan berakhir sampai bila-bila.
Kalau duduk di dunia, kita boleh bahagiakan mak kita. Mak nak makan apa mak? Kita hantarkan makanan, dia makan, dia seronok, habis hilang kenyang, lupa tuan-tuan puan. Mak seronok, rindu nak jumpa kita, kita balik kampung tuan puan, jumpa dengan mak seminggu, habis-habis 2 minggu tuan puan, kita balik ke kawasan kita bekerja, balik ke tempat kita bekerja tuan puan, hilang rindu mak, hilang rasa gembira mak. Tapi syurga, kalau kita lah yang menghantar mak ayah kita masuk syurga tuan puan, kegembiraan yang tidak akan terputus sampai bila-bila, kata Nabi SAW, ya, tidak ada batasannya. Ini disebut Nabi SAW. Maka kita doakan mudah-mudahan semua yang ada dengan kita malam ni, insya-Allah tuan-tuan puan lah, 1 jam malam ni tuan-tuan puan, berkat tuan-tuan puan, kita duduk sama-sama kita doakan. Ya, di malam hari tarwiyah ini, ya, yang ni dah pun masuk ke dalam hari Arafah. Bila masuk sejak maghrib tadi tuan puan, kita dah pun masuk hari Arafah hari ni tuan puan, hari yang disebutkan oleh para ulama, hari yang dimakbulkan doa tuan puan, minta dengan Allah. Ya Allah, aku ni mungkin tak banyak membantu ibu dan ayah aku. Aku nak bantu dari sudut duit aku tak mampu ya Allah. Aku nak bantu banyak bersedekah ya Allah, tak banyak yang boleh aku korbankan. Aku nak bantu duduk bersama berbakti kepada mereka ya Allah. Aku ada keluarga yang harus ku jaga ya Allah. Maka berilah kepada kami kekuatan ya Allah untuk terus mendoakan mereka ya Allah sampailah berakhirnya nafas kami. Maka kita doa banyak-banyak tuan-puan, mudah-mudahan hari Arafah yang bakal sahaja menjelma tuan-puan, seterusnya Aidil Adha yang bakal menjelma ini memberikan kepada kita makna yang berbeza daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Sebelum ni datang Aidil Adha, kita hanya ingat nak makan daging cicah ayam. Tapi tahun ni tuan-puan, kita jadilah orang yang berusaha untuk berkorban, membalas semula kebaktian kita kepada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Baik, tadi ada satu lagi part yang saya tertinggal. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim duduk jauh-jauh, bila dia dah balik ke Syam, tinggalkan Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah dalam satu tempoh yang agak lama kata para ulama. Maka waktu ditinggalkan begitu tuan-puan, zaman dulu tidak ada video call, zaman dulu tidak ada Facebook yang boleh diupdate ke mas kini, apa khabar agaknya isteri aku. Zaman itu tidak ada FaceTime tuan-puan, tidak ada messenger untuk kita berhubung tuan-puan. Waktu itu bagaimana disebut dalam kitab sirah, masing-masing jaga posisi masing-masing dengan mereka ikatkan kesetiaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ya Allah berkatkan keluarga kecil ini. Maka kita sebut tuan-puan, ya, kalau ada puan-puan, tuan-tuan yang duduk berjauhan dengan anak, dengan isteri, cikgu-cikgu khususnya yang pergi ke pedalaman-pedalaman bertahun-tahun minta dalam sistem tak approve untuk kita balik ke kampung sendiri, percayalah, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah sebut dalam surah At-Taghabun. Allah kata semua musibah yang jadi dalam hidup kita ni semuanya diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah dak duduk jauh pada suami, musibah tuan-puan, ujian. Dalam keadaan kita bersalin berkali-kali, salin seorang-seorang, menguruskan anak sendirian, letih dia tu berganda-ganda. Sebab apa? Tak ada orang kita nak boleh berpaut. Maka sebab tu kita sebut pada isteri-isteri yang masih lagi PJJ dengan suami, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati, Allah berikan kelapangan jiwa. Sebab pun tuan-puan, ya, saya banyak bila kendalikan kes-kes rumah tangga, datang isteri-isteri mengadukan ya kelelahan mereka, ya keletihan mereka menguruskan keluarga dalam keadaan suami jauh tuan-puan, nak tinggalkan anak-anak dengan suami tak harap. Akhirnya pada siapa kita nak berharap? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut di mana-mana dengan klien yang datang jumpa, bila dia mengadukan kelelahan tuan-puan, saya sebut ujian duduk jauh, jangan lupa duduk dekat pun ada ujiannya. Duduk kat mana pun ujian tuan-puan. Tanyalah pasangan yang tak PJJ. Duduk rumah, berkelahi cara duduk di rumah. Duduk PJJ, berkelahi cara PJJ.
Maka sebab tu ada ujian masing-masing. Jangan ingat bila kita dah balik bersatu dengan suami akan bahagia sentiasa. Tak, tuan-tuan puan. Sebab hidup ni macam roda. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga seronok. Sebab apa? Kembali bersatu dengan suami. Tapi jangan lupa, ada lagi cabaran bila 24 jam duduk dengan suami, hari-hari menatap muka yang sama, hari-hari melihat kekurangan yang sama, tuan-puan. Belum tentu kita boleh sabar dengan pasangan kita. Maka sebab tu Allah sebut dalam surah At-Taghabun, semua musibah yang jadi ni berlaku dengan izin Allah. Mungkin Allah nak jadikan kita lebih sabar dengan cara kita PJJ dengan suami kita. Kemudian Allah kata apa? Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman dengan Allah, dia percaya Allah sedang mengatur segala sesuatu. Walau bagaimanapun saya sebut, ya, kalau rasa tertekan, kalau rasa dah berlaku kemurungan, tolong carilah bantuan. Cari kaunselor untuk kita bercakap. Sebab apa? Kita tak boleh nafi kita ni, ya, walaupun perempuan baik, laki-laki baik, kita ni manusia, khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata manusia ni diciptakan dengan penuh kelemahan. Sebab tu jangan malu nak cari bantuan. Jangan rasa segan, oh saya orang tahu aku ni cikgu dah grade 48 tapi pergi lagi jumpa kaunselor. Nanti orang ingat aku nak bercerai pula. Jangan. Pergi cari bantuan. Sebab apa? Mungkin orang-orang ini yang Allah hantar untuk melapangkan dada kita, tuan-tuan. Sebab tu minta dengan Allah. Okey, Allah kata barang siapa yang beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Tadi kita rasa lelah sangat urus rumah tangga kita, tuan-tuan, kan? Perempuan khususnya. Kadang-kadang mungkin suami kita tak bantu. Kita mengimpikan suami kita seronoknya kalau suami aku boleh tolong basuh pinggan sekali sama dengan aku. Tapi realiti, ya Allah Ustazah, bukan setakat pinggan. Angkat pun tak angkat. Ada setengah suami yang begitu. Maka isteri ni jadi double stres dia, tuan-tuan. Maka saya suka untuk menyebut kepada para isteri begini. Kita ni puan-puan, kadang-kadang kita buat kerja dalam rumah kita, sama jugalah suami pun. Kadang-kadang kita pergi cari nafkah, kita buat kerja rumah kita, tuan-puan. Suami tak pernah kata pun terima kasih yang masakkan untuk abang. Terima kasih bang, carikan nafkah untuk kami anak beranak. So, isteri tak pernah kata pun, tuan-puan. Anak tak pernah ucap pun terima kasih mama masakkan untuk kami. Anak tak pernah ucap, suami tak pernah hargain, tuan-puan. Letih tak? Letih. Tetapi perasan tak kadang-kadang sabarnya kita, tuan-puan, kita tak perasan. Allah bagi anak kita sehat saja. Kereta kita alhamdulillah tak rosak. Rumah pun baik-baik saja. Tak ada jadi kemalangan apa, kita pun sehat tubuh pada alhamdulillah. Ini tandanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini tandanya Allah sedang membalas imbal balas atas ihsan yang kita buat untuk rumah tangga kita. Ihsan apa dia, tuan-puan? An ta'budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Manusia tak pernah sebut terima kasih. Bos tak pernah kata terima kasih buatkan paperwork untuk saya. Dia dapat nama, tuan-puan. Stres kita kan? Stres, mesti PKP work from home. Manusia tak pernah iktiraf. Tapi ada satu jiwa, satu orang perempuan ini yang dia tahu Allah sedang menilai apa yang dia kerjakan. Ini yang Tuhan boleh balas dengan berkat. Berkat ni ya, dulu tengoklah keluarga kita. Kita dengan adik-beradik kita ramai, tuan-puan kan? Mak tak kerja. Ayah kerja kampung je. Ada setengah jadi pesawah, ada setengah jadi penoreh getah. Tapi alhamdulillah kita sihat, siap gemuk lagi, tuan-puan, hari ni. Boleh kahwin, boleh pergi masuk universiti, semua cukup, adik-beradik tak ada yang kurang. Berkat. Kita tengok kita hanya dalam keluarga kita. Kita bekerja kan? Suami kita ataupun isteri kita, pasangan kita bekerja kan? Tapi kadang-kadang perasan tak? Anak kita kerap sakit. Kereta kita kerap rosak. Mungkin kita kena duduk muhasabah dengan suami isteri kita ni. Yang perasan tak? Kenapa ujian datang bertalu-talu dalam hidup kita ni? Ada ke benda-benda yang kita tersalah buat? Tengok balik dekat sembahyang kita. Adakah sembahyang kita ni lebih kurang saja duduk muhasabah dengan pasangan kita? Mungkin ada keberkatan yang hilang, mungkin. Apakah apa pun, disebut dalam ayat surah At-Taghabun tadi, Allah kata apa? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, percaya dengan ketetapan Allah,
yakin ini semua yang terbaik untuk kehidupan kita, Allah kata yahdi qalbah, Allah akan beri hidayah dekat hati dia. Allah akan pegang hati dia. Allah akan lapangkan jiwanya tuan-puan. Maka kita doakan mudah-mudahan semua yang ada hari ini tuan-puan, semua orang yang sedang Allah lapangkan jiwanya, Allah lapangkan dadanya insya-Allah. Di malam hari Arafah ini tuan-puan, saya ajak tuan-puan mudah-mudahan ya doa kita yang tak pernah putus-putus, bukan sekadar untuk kita tapi juga untuk kedua ibu bapa kita ini, Allah dengar, Allah terima, Allah makbulkan tuan-puan. Insya-Allah doa yang datang tulus daripada jiwa seorang anak, doa yang datang nun di dalam, datang dari pelusuk hati seorang isteri, seorang suami, seorang anak tuan-puan, insya-Allah Allah akan dengar. Innallaha huwas sami'ul alim. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui apa yang terbersit dalam hati kita ni. Allah tahu apa yang kita inginkan, insya-Allah. Kita doa-doakan mudah-mudahan ya Allah bantu kita, Allah bantu sahabat-sahabat kita insya-Allah. Di akhir ni mungkin kita boleh tengok sikit ada sahabat-sahabat kita yang berkongsi, ada yang mak yang sedang sakit, insya-Allah kita doakan Allah berikan kesembuhan pada mak Puan Siti Hajar, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada Puan Ismah Liza, insya-Allah. Ya Allah gantikan pemergian mak dengan kelapangan jiwa. Allah gantikan dengan satu kebahagiaan yang lain, insya-Allah. Allah berikan kesabaran atas musibah yang menimpa ini, insya-Allah. Jadi kita sama-sama doakan mudah-mudahan ya yang sedang diuji ni Allah berikan ketabahan, insya-Allah. Jadi ini antara beberapa benda yang saya rasa saya nak ajak, bukan sekadar diri saya, juga tuan-tuan puan yang ada bersama dengan saya malam ni, insya-Allah. Kan? Yang tadi rasa letihnya bersihkan rumah, yang tadi rasa susahnya nak didik isteri aku ni, yang tadi rasa payahnya nak belajar PDPR online ni, nak bantu anak dan sebagainya. Mudah-mudahan tulus ikhlas jiwa tuan-tuan puan ini Allah pandang dengan penuh ihsan, Allah pandang dengan penuh kasih sayang, dan Allah gantikan dengan limpahan keberkatan masuk ke dalam rumah tangga tuan-tuan puan. Allah berikan keberkatan masuk ke dalam seluruh zuriat keturunan tuan puan, insya-Allah. Dengan gantinya Allah berikan zuriat keturunan yang solatnya di awal waktu, hari-harinya berlalu dengan bacaan Al-Quran, badannya diringankan untuk hadir ke majlis ilmu, dan tangan-tangan mereka ini diringankan untuk memperbanyakkan sedekah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tuan-tuan puan. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan saya 1 jam daripada pukul 9 malam tadi, tak berhenti-henti. Ada yang pakat tag kawan-kawan masing-masing tuan puan. Budi baik tuan puan ni tak terbalas dengan doa yang boleh saya panjangkan. Yang kita sebut ya, sokongan tuan-tuan puan ni amatlah kita hargai, dan yang kami boleh hanyalah dengan memperbanyakkan doa dalam setiap doa hajat, doa dalam setiap sembahyang yang kami kerjakan ya. Kami di kita kata di peringkat kan admin dan sebagainya ni, kami doakan tuan puan dalam setiap solat kami, dalam setiap ingatan doa kami pada tuan puan. Mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan daripada pertemuan kita malam ni, insya-Allah. Jadi tengok malam ni kita tak ada soal jawab lah kan. So kita ambil sekejap untuk kita kata kita pandang ibrah Aidil Adha yang bakal menjelma ni. Jadi kita doakan mudah-mudahan tuan puan cinta kita kepada pasangan kita, cinta kita kepada anak kita akan menjadi seteguh Siti Hajar, dan akhirnya akan membuahkan keberkatan yang akan melimpah ruah kepada zuriat keturunan kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kami daripada awal sampai akhir, insya-Allah. Nanti ada lagi pagi-pagi pukul 7 pagi bersama dengan ayahanda Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali, Tuan Embun pagi. Kemudian ada lagi pengisian-pengisian yang lain, boleh sama-sama kita ikuti, insya-Allah. Tidur awal malam ni Puan Siti Mariam kata insya-Allah nak bangun bersahur, insya-Allah Allah mudahkan. Mudah-mudahan esok Allah beri kekuatan, beri semangat, beri kemampuan kepada kita untuk berpuasa esok. Dan insya-Allah pada hari-hari yang 3 hari yang mendatang, banyakkan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan Aidil Adha yang mendatang pada tahun ini memberikan
Aidil Adha yang luar biasa kepada tuan-tuan puan, menjadikan tuan-tuan puan orang yang lebih menghargai apa yang ada di sekeliling, dan akhirnya menjadikan kita hamba Allah yang lebih erat, lebih rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih banyak-banyak. Sampai 10 malam dah malam ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat malam. Mudah-mudahan Lena tuan-tuan malam ni Lena yang berkat, Lena yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.